Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa saddiq lisani bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraj sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sadaqallahul azim. Pertama sekali kita merafak syukur tinggi pada Allah Subhanahu Wa Taala dipertemukan kita pada malam ni dalam majlis yang penuh dengan amal soleh, bukan majlis maksiat. Kita berhimpun dan bertemu bukan di ruang-ruang konsert yang dibuka aurat. Kita bertemu bukan di kelab-kelab yang memiliki minuman-minuman keras atau pergaulan bebas, tapi kita berada dalam sebuah tempat yang merupakan rumah di antara rumah-rumah Allah. Tiada rumah yang sebaik-baik melainkan rumah Allah, dan kita sangat berharap kita akan berada di sebuah mahligai yang lebih besar daripada rumah ini. Ya Allah janjikan kepada kita suatu hari nanti insya-Allah. Yang saya hormati Tuan Kuasa Masjid Muaz bin Masjid Kota Damansara, serta yang saya hormati pegawai-pegawai, Sahibul Fadilah Tuan Imam, Tuan Bilal, semua pegawai masjid yang saya muliakan, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat sekalian. Dalam penghujung surah At-Taubah yang saya baca awal mukaddimah tadi, dua ayat yang terakhir surah At-Taubah, dalam ayat itu beritahu kepada kita Nabi ini, Allah cipta Nabi ini, Allah datangkan di kalangan orang Arab, di kalangan manusia dan orang Arab, dan bukan terhad sekadar untuk mereka, malah sehinggalah kepada akhir hayat Nabi, sehinggalah Nabi dah wafat 1400 tahun, Nabi itu Allah utuskan kepada kita pada hari ini, yang mana Nabi itu terlalu inginkan kebaikan kepada kita, dan Nabi itu terlalu risau, terlalu mengambil berat terhadap penderitaan yang ditanggung oleh kita, dan Nabi ini terlalu belas dan kasih kepada orang yang beriman. Itu ayat tu cerita kepada kita macam tu. Rasulullah ni kalau boleh semua benda baik, semua dia nak berlaku kepada kita, dan kalau boleh semua benda buruk jangan berlaku kepada kita. Kalau kita tengok dalam banyak sejarah para Nabi, kalaulah umat dia buat hal kepada dia, Nabi akan terus tanda tangan, ya Allah aku dah tak tahan, kau bagilah bagaimana yang kau janji kepada mereka, kau azab terus. Dalam keadaan Nabi itu masih ada dan mereka diazab, tuan-tuan. Tapi kalau tengok dalam kes Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak kes yang mana gangguan, ancaman sehingga pada nak bunuh Nabi bukan main-main, tuan-tuan.
Kalau kes yang cerita dekat Taif sampai Nabi balik batu, kita dah sangat masyhur dengan cerita tu. Sehingga kalau malaikat nak balas jahat balik kepada mereka pun Nabi yang tahan malaikat. Sampai macam tu sekali. Sebab apa? Nabi ini terlalu inginkan kebaikan kepada kita, dan Nabi ini terlalu mengambil berat terhadap penderitaan yang kita tanggung. Ibarat kata kalau seorang mak atau seorang bapa nampak anak tu pegang mancis atau pegang lighter atau pergi dekat dapur gas, ada api kecil, kita punya larang tu kita jerit daripada jauh, kita peluk, kita tarik dia, tak nak bagi dia kena api tu, tuan-tuan. Punya risau kita dalam keadaan kita peluk, kita tarik dia, anak kita tantrum. Anak tantrum ni mengamuk tu sebab dia nak main juga api, dia tak tahu api tu panas, kita je yang tahu. Oh, kita risaukan anak kita, tuan-tuan, jangan main benda tajam, jangan main api, jangan main benda-benda yang bahaya ni. Anak dia tak faham, dia tahu bahaya tapi dia ingat sikit je bahaya tu. Tapi mak ayah lebih faham. Sebagaimana Rasulullah SAW nak halang kita daripada api neraka, nak halang kita daripada ketajaman besi-besi neraka, Nabi halang ini sebab Nabi lebih tahu daripada kita. Kita bukan tak tahu, kita tahu panasnya api neraka, panasnya besi, panas tajamnya. Tapi kita rasa macam tak apa kot, nanti aku taubat, tak apa kot, alah tajam sikit je, alah panas tu sikit je kot, nanti kan boleh juga masuk syurga. Tapi Nabi lebih ambil berat terhadap apa yang kita akan tanggung suatu hari nanti. Nabi tak nak betul berlaku. Sebagaimana seorang mak atau ayah terlalu concern ambil berat pasal anak, Nabi lagi jauh ambil berat pasal umat, bukan sekadar anak. Maka sebab itulah tuan-tuan puan sekalian, perasaan kita kepada Nabi ini kita kena sentiasa tingkatkan. Kita kena pertingkatkan perasaan kita kepada Rasulullah, bukan hanya terhad pada musim Maulidur Rasul sahaja. Dan kita sangat berharap perbincangan kitab yang kita baca setiap bulan, Syama'il Muhammadiyah ni, yang nak mengenalkan kita kepada Rasulullah SAW, bukan buku sejarah, tapi lebih kepada pribadi Nabi, supaya kita ni rapat dengan Rasulullah ni secara in person, secara personal, bukan secara sejarah cerita saja. Kita boleh kenal karakter, kita boleh kenal pribadi, kita boleh kenal personality Nabi, kita boleh kenal habit, kita boleh kenal hobi Rasulullah SAW. Biar kita ni rapat dengan Rasulullah secara personal melalui kitab Syama'il ni. Dan kita sangat berharap malah tahu ya, kalau kita boleh rapat dengan kawan-kawan travel kita yang kita mungkin jumpa dia seminggu je atau 10 hari je, kita travel dengan dia satu bas, satu bilik, kita boleh rapat. Balik dia duduk dekat Kedah, kita duduk sini, tapi kita boleh rapat dengan dia sebab kita travel dengan dia 10 hari. Sebab kita tahu semua in person tentang dia, macam-macam kita kongsikan dan sebagainya sepanjang travel tu lah. Kita boleh rapat berbanding jiran kita yang ada berpuluh tahun kita duduk sekali. Kita boleh kenal personal dia. Sebab apa? Sebab dia kita duduk dengan dia. Dengan jiran kita duduk rumah lain-lain. Jadi kita berharap kita tak dapat travel dengan Rasulullah, tetapi kita boleh time travel, kita boleh mengembara dengan Nabi seolah-olahnya bila kita baca melalui kitab Syama'il ni. Kita sangat berharap macam tu. Sebab dalam kitab ni baru ni kita berhenti tajuk tentang pakaian Nabi. Jadi seolah-olahnya aku duduk rumah Nabi, aku travel dengan Nabi, aku tengok Nabi pakai macam mana. Jadi bila kita jumpa pakaian-pakaian yang nampak macam tu, ya aku pun nak pakailah, teringatlah dekat Nabi. Kalau kita tengok orang, contohlah Manchester baru keluar jersey baru, kita tengok orang pakai, uish, best lah kalau boleh pakai juga. Kita tuan geli kalau sebut nama Manchester. Dia guna design klasik balik, tuan-tuan. Tapi orang sanggup beli harga 299. Tengok orang ni pakai, oh, tak boleh, aku kena beli juga. Orang ni keluar design baru, ni keluar design baru, kita rasa nak pakai. Siapa je mereka tu di kalangan kita, siapa je. Tapi Rasulullah ni yang akan selamatkan kita. Takkan kita tak terasa Nabi pakai macam ni, Nabi buat macam ni, kita tak terasa nak tiru. Jadi nak bagi terasa tu, maka kita nak bagi kenal Rasulullah itu yang kita sudah kenal, tapi mungkin ada beberapa hadis yang kita mungkin first time baru jumpa, dan kita sangat berharap benda itulah boleh menambahkan lagi ingatan kita pada Rasul, dan juga kenangan kita pada Rasul, perkenalan kita pada Rasul yang menambahkan kecintaan, kerinduan, dan memudahkan kita Rasul itu untuk menjadi ikutan kita, insya-Allah. Okey. Sesi yang lepas, tuan-tuan, kalau tuan ingat bulan lepas kita berhenti kepada hadis Anas bin Malik. Hadis yang ke-61. Siapa yang berani kalau nak ambil kitab tu belah kini, belah tepi rak ni je ada, belah sana saya tak pasti, saya rasa tak ada, kat belakang mungkin ada. Siapa yang berani je lah. Biasanya tak apalah, tuan-tuan hafal je lah, saya baca pun tuan-tuan hafal je. Okey.
Hadis yang ke-21, Anas bin Malik sebut, ni yang terakhir kita bincang itu, ni design pakaian Rasulullah suka pakai macam mana. Kana ahabbu thiyab ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu al-hibarah. Ahabbu thiyab ni maknanya ni memang favorite Nabi. Kalau kita tengok dalam banyak-banyak yang Nabi pakai, yang ni mesti Nabi tak tinggal. Kita jumpa hadis sebelum tu, Nabi suka pakai qamis. Qamis ni jubah yang tak ada collar dan lengan yang tak ada cuff, lengan yang tak ada butang. Okey, kita dah bincang gitu. Dan dia sifat dia loose. Dia longgar, dia bukan slim fit. Okey, kalau ada collar, kalau ada butang tu namanya jubah. Itu kita akan jumpa hadis tu nanti. Tajuk last nanti dalam tajuk pakaian Nabi ada hadis yang terakhir nanti pasal jubah. Itu hibarah. Tuan tengok ulama-ulama, okay, tengok ulama-ulama Yaman yang dipakai 2 lapis baju tu, dan jangan tengok secara literal saja, jangan tengok secara teks, tengok konteks juga. Nabi pakai yang tu barangkali time musim sejuk lah, musim panas takkan nak pakai sampai 2 lapis macam tu. Jadi tengok keadaan ni pun, kalau musim panas pun barangkali yang hibarah yang dipakai tu lebih nipis berbanding yang di musim sejuk. Okey, so ini hadis daripada Anas bin Malik. So kain hibarah tu daripada cotton. Kain kapas, dan hibarah ni biasanya dikaitkan kain datang tekstilnya datang daripada Yaman. Design, tekstil, fashionnya datang daripada Yaman. Sebab tu hari ni ulama Yaman pakai design tu, hibarah. Jubah yang tengahnya terbelah dia pakai, dan dia tak ada butang jugalah, mana dia jadi 2 lapis. Mana kalau dalam jubah cotton, luar tu pun jubah cotton juga. Okey. Kalau musim sejuk, mana akan lagi tebal lah hibarah tu. Kita akan jumpa nanti hadis Nabi pakai yang berbulu, itu musim sejuk. Kita jumpa hadis yang sebelum tu daripada Anas bin Malik juga, Nabi suka pakai kitri. Kitri ni sehelai kain yang tak digulung di kepala, tapi diletak atas bahu, selempang. Sama ada istilahnya kitri ataupun istilahnya rida. Kita dah jumpa hadis yang sebelum tu, kalau kain itu digulung dan dililit dekat kepala namanya imamah. Kalau kain yang sama tak dililit atas kepala, kalau dalam hadis Anas bin Malik, Nabi bersandar ketika masa tu Nabi sakit. Nabi bersandar keluar daripada rumah dekat Usamah bin Zaid. Mana Nabi macam berpaut dekat Usamah sebab nak pergi semayang. Rumah Nabi dengan masjid tu sebelah je. Jadi Nabi tak larat nak berjalan, Nabi panggil Usamah. Usamah pun papah Nabi masa tu ada kitri di atas ni. So kalau kita boleh faham konteks, orang tengah tak apa nak sihat, jadi mungkin tak lilit kepala atau macam mana, maka kain tu diselempangkan di atas bahu. Okey, dan ada juga riwayat yang atas kepala pun lilit, atas bahu pun still ada. Jadi ini fashion Rasulullah SAW, dan kita jangan nampak ada orang pakai ni poyo, ni tiga orang. Bukan 3 orang, 3 Rasulullah SAW. Nak tiru siapa lagi tuan-tuan? Dan kita kena berbangga boleh buat, bukanlah bangga sampai jadi sombong pula. Berbangga aku boleh tiru fashion design Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kitri ataupun rida, selempang. Okey, so gamis, orang kita panggil gamis, orang Indonesia panggil gamis, tapi dia qamis, huruf qaf. Sebab orang Yaman dia tak boleh, sebab Arab yang banyak datang belah Nusantara ni banyak datang daripada Yaman. Jadi orang Arab Yaman, bahasa pasarnya huruf qaf ditukar jadi ga. Itu yang qamis jadi gamis. Kalau orang Mesir, huruf qaf ditukar menjadi alif. Qamis jadi amis. Jadi dia sebenarnya qamis. Baik. Okey. Antara pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Juhaifah, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi hullatun hamra fa ka'anni anzuru ila bariki saqaihi. Kata Abu Juhaifah, aku melihat Rasulullah memakai pakaian berwarna merah, dan aku seolah-olah melihat kilauan cahaya memancar daripada kedua betis Nabi. Dan Sufyan berkata, pada pendapat aku pakaian yang dimaksudkan adalah hibarah. Tuan-tuan barangkali pernah tengok, tuan-tuan, ada ulama-ulama Yaman dia pakai overcoat dia yang kedua tu warna hijau ataupun warna merah. Dan bagi seorang yang ada ketokohan, sometimes bila kita tengok public figure ni, bila dipakai warna-warna yang kira macam striking sikit, yang lain daripada biasa warna putih, warna gelap, tiba pakai warna merah, jadi orang jadi macam, uish, hebat, lain macam hari ni. Macam tu lah lebih kurang. Seorang tok guru dia pakai baju batik, jadi kita rasa macam, outstanding hari ni tok guru pakai macam tu.
Jadi Rasulullah SAW bila mana dia jarang-jarang pakai, tapi sekali dia pakai warna merah juga. Jadi bila Abu Juhaifah tengok, maka dia kata, "Uish, aku tak pernah tengok Nabi handsome sebagaimana pakai warna merah ni." Sebab warna merah ni dia warna yang menarik, tuan. Sekali kita kena ada warna merah. Dia memberi aura juga pada kita, ya. Dia memberi aura. Kalau belajar di sudut metafizik, warna-warna ni dia sebenarnya masing-masing tu ada dia punya apa orang kata graf dia lah, ya, kebaikan warna, spektrum lah apa semua tu. Cuma kita tak adalah pula nak bawa semua spektrum tu dalam ibadat kita. Sebab ada orang buat teori-teori ibadat dengan sains ni, benda tu dia hanya hipotesis, dia tak semestinya tepat. Kita tak boleh nak condemn dan kita tak boleh nak percaya 100%. Subuh warna apa, zuhur warna apa, kenapa kita dah sembahyang subuh, kenapa warna zuhur, kenapa warna asar, kenapa maghrib, isyak, semua ni ada warna tersendiri. Dari sudut logik saintifiknya barangkali ada lah sikit-sikit betul, tapi taklah 100%. Contoh di UM dia buat satu buku sains solat dan sains atau sains solat. Dr. Fatimah dah ada dia punya tim dia buat. Secara logiknya mungkin ada kebenarannya, tapi taklah 100%. Kelebihan solat tahajud, kenapa duduk tahiyat akhir macam ni, macam-macam lah. Jadi bolehlah diterima, tapi taklah semestinya tepat 100%. Cuma nak bagi tahu tentang warna tadi, pemilihan warna ni kadang-kadangnya dia memain peranan juga dalam kehidupan. Kalau tak kita nak percaya sains sangat pun, dari sudut aura kita tengok tu kita nampak. Pakai warna lusuh, pakai warna yang mendata macam tu kita nampak macam biasa je, tapi sekali pakai warna striking sikit, tapi yang tak over lah. Janganlah pakai warna yang sama macam budaya lain, pergi pakai warna oren jadi macam Sami pula. Jadi jangan buat macam tu lah, jangan menyerupai pakaian-pakaian agama yang lain. Okey, so kalau kita nak pilih, tiba-tiba nak pakai, nak beli, saya sekali nak beli jubah ke, nak beli kemeja warna merah ke, sebab teringat Nabi pernah pakai warna merah dan sahabat impress bila tengok Nabi pakai warna merah, dan okey lah kan. Dalam masjid kita sekarang ni ada seorang pakai warna merah tengah ni. Tuan tengok tuan, warna-warna yang ada dalam ni, warna merah tu lebih menyerlah. Jadi ada seorang lagi datang pakai warna merah, kan? Jadi dia akan nampak lain sikit daripada orang. Bukanlah semestinya itu je yang dipakai, taklah. Tapi nak katanya Nabi ada variasi beberapa warna yang Nabi pakai. Tapi taklah cerita detail pula, warna merah ni bagus begini, ni tak ada detail tu. Jadi kita nak mencontohi warna yang dipilih oleh Nabi, sekadar contoh je lah. Tengah blur pergi kedai nak beli warna apa pula, baju kemeja, teringat warna merah Nabi pernah pakai, pilih warna merah sebab teringat Nabi. Selesai masalah. Okey. Hadis lain daripada Bara' bin Azib, "Ma ra'aitu ahadan minan nasi ahsana fi hullatin hamra' min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa in kanat jummatuhu la tadribu qariban ila mankibaihi." Kata Al-Bara' bin Azib, aku tak pernah melihat pun seorang manusia yang lebih indah. Tak ada manusia yang paling tampan, paling cantik, paling indah, outstanding kalau tengok dia pakai. Aku tak pernah tengok orang pakai yang lebih indah daripada apa yang dipakai oleh Rasulullah SAW ketika Nabi pakai warna merah, hullatun hamra. Ya, hullah. Hullah ni juga sejenis fashion lah, sejenis fashion. Jadi hullah ni adalah sejenis kain yang diletak di atas bahu. Sama ada sebelah ke atau sama ada letak dekat atas tengkuk ni, letak dua-dua tu macam tu. Itu dipanggil hullah. Mana kain yang diselempangkan di atas, di antara bahu ni, tak kira bahu kanan ke bahu kiri atau dua-dua bahu, maka istilah dia dipanggil hullah. Dan benda tu warna merah, tuan. Boleh tuan maknanya ini kira kita kata macam aksesori kepada yang kita pakai lah, aksesori. Orang buat design kadang-kadang dia letak, dia patch, dia ada patch kat sini, dia ada benda kat sini, tampal tak butang, zip lah itu ini. So antara fashion dan design yang kita boleh pakai, kita nak mix and match kan pakaian kita. Dah pakai jubah, semua orang pakai jubah, so apa yang bezakan kita? Oh, kita ada hullah, kan style sikit tu. Bukanlah nak bangga pula, tidak, tapi kerana Rasulullah SAW pakai, maka aku nak pakai macam tu. Dan benda tu dia bukan sekadar letak, tuan-tuan, dia ada manfaat dia. Kita akan cerita nanti kejap lagi, manfaat apa benda selempang-selempang ni. Tengok tradisi orang Melayu dulu, kenapa dia pakai selempang-selempang? Adakah sekadar fashion atau dia ada function, dia ada fungsi dia?
Hadis yang lain daripada Abu Rimsah, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam burdani akhdaran. Kata Abu Rimsah, antara pakaian yang Nabi pakai, aku melihat Rasulullah memakai 2 helai pakaian daripada kain burdah berwarna hijau. Burdah. Okey, burdah ni apa pula? Kita kalau orang Melayu bila dengar burdah ni kita ingat macam syair-syair lah. Qasidah tu burdah panggil tu kan, gurindam-gurindam tu. Kan orang Melayu kita panggil burdah. Lagu-lagu irama Malaysia tu, tari-tari lama tradisional klasik tu burdah. Okey, burdah ni apa tuan-tuan? Dia ada seorang imam, yang imam itu wafat di Mesir dan makam dia ada di Mesir, di Iskandariyah. Imam tu bernama Imam Busiri. Imam Busiri ni antara kepakaran dia adalah dalam bidang bahasa, dan dia memang pandai untuk buat syair-syair, buat kasidah-kasidah. Dan kalau kita di Nusantara ni, kita sangat kenal dengan sebuah buku syair, especially syair yang memuji Nabi, namanya apa dia? Yang sangat famous, yang kita selalu baca tu, Barzanji tu, kitab Barzanji. Barzanji itulah tu nama seorang tokoh. Barzanj, nama gelaran dia. Dan dalam Barzanji itu, dalam kitab Barzanji itu ada juga burdah-burdah dan kasidah-kasidah yang dibuat oleh Imam Busiri. Okey, Imam Busiri ni kerjanya tuan-tuan, dia suka puji Nabi, dia suka buat tulisan-tulisan karya-karya yang kerjanya bukan puji perempuan, puji cinta-cinta apa semua ni ayat-ayat jiwang-jiwang ni. Dia hanya jiwang dengan Rasulullah SAW, kerjanya puji Nabi. Satu hari ni riwayat yang kita pernah baca lah tuan-tuan, dan riwayat ni sangat masyhur. Imam Busiri ni satu hari dia sakit, dia demam yang sangat panas, dan ketika bersangatan dia demam itu, Rasulullah SAW datang dalam mimpinya dan selimutkan dia dengan sejenis kain. Dan kain tu kain yang kualiti, tebal, berwarna hijau. Dan kain itu biasanya memang kalau yang kualiti ni datang daripada Yaman. Kalau zaman Rasulullah tuan-tuan, antara industri tekstil yang kira masyhur lah datang daripada Yaman lah. Even kelambu Kaabah yang hari ni Saudi buat ni pun dulu banyak datang daripada Yaman. Yaman yang supply tuan-tuan. Maknanya dia suruh tekstil tu. Dan lepas tu bila dah masuk kepada zaman moden ni, barulah Saudi ambil alih. Dia buat satu kilang dekat dengan Hudaibiyah. Kilang tu setahun dia akan buat satu, setahun dia akan buat satu. Setiap tahun dia akan tukar kelambu Kaabah tu. Okey. So nak bagi tu, Yaman ni sangat expert lah. Mana kalau kita hari ni industri fashion, kita pergi mana, Vietnam ke Bangladesh ke, nak tengok kualiti-kualiti kain bagus-bagus ke apa ke kan. Kalau zaman apa orang kata Egyptian cotton lah, apa macam-macam lah, Japanese cotton, dia sebenarnya Yamanis cotton antara yang famous satu masa dulu. Even sekarang pun kalau tengok kain-kain cotton yang tapi itulah maklum sekarang ni apa-apa pun China lah yang akan supply tapi nak bagi tahu dia orang ada benda tu. Burdah ni kalau zaman Rasulullah, siapa yang boleh pakai kain-kain datang daripada Yaman ni, dia kira hebat lah. Maknanya ini kira high quality lah. Dan kita kalau yang minat fashion, kita tengok jenis kain kita tahu dah, kita pegang kita tahu dah. Jadi macam tu lah. Mana kalau zaman itu, kalau orang tengok ni daripada Yaman, okey, power lah. Jadi kita jangan kata Rasulullah ini hanya pakai lekeh je, tak. Mana kalau Nabi pakai burdah, maknanya mana ni pakaian yang mahal. Yang biasa tu gamis. Mana ada ketika Nabi pakai jubah plain, jubah biasa, jubah-jubah basahan ni. Tapi ada ketikanya Nabi pakai dengan aksesori, Nabi pakai dengan kain yang kualiti. Jadi burdah ni kalau tengok dia bukan sekadar kain, tapi antara cara pakai burdah ni, dia jenis kain yang lepas, kain yang tidak dijahit, dan dipakai macam mana caranya, akan balut badan, selimut badan tu. Betul biasa tengok orang Arab, dia akan pakai kain besar, dia tak lipat tak apa, dia balut je badan terus. Itu antara salah satu teknik cara pakai burdah. Jadi Imam Busiri ni bila dia tidur dalam keadaan dia demam, sakit, Rasulullah datang, Rasulullah selimutkan dia. Dan selimutkan dia dengan kain daripada Yaman tu, maka selimut itu namanya burdah. Maka sebab tu Imam Busiri bila dia kena selimut tu, maka dia buat syair-syair yang lagi excited untuk puji Nabi, sebab dia bangun tidur dia kebah daripada demam. Maka daripada situ dia karang lagi syair-syair yang banyak, maka orang kita panggil burdah Busiri. Sedangkan selimut Busiri kita panggil burdah. Sebab apa? Sempena dengan syair-syair yang dikarang oleh Imam Busiri.
Itu kisah yang dihikayat, yang diriwayatkan. Kisah macam ni tak ada kaitan dengan akidah tuan-tuan. Tuan nak percaya boleh, tepat ke tak tepat ke, cuma ni hikayatnya, penceritaannya begitu. Macam tuan pasal cerita hantuah lah. Tuan-tuan tak beriman dengan hantuah pun, tuan warga negara Malaysia juga dapat IC juga tuan-tuan. Kau tak beriman dengan hantuah sekalipun, tak percaya hantuah ni dongeng ke apa ke, terpulang. Yang penting kita warga negara. Muslimin dirahmati Allah sekalian. Jadi burdah ni antara salah satu style. Kalau kita ialah tahu Masjid Kota Damansara ni sejuk, airconnya -1. Jadi tuan-tuan kena datang, kena bawa kain selimut. Macam Tuan Haji kita kat belakang tu, dia ada kain serban tu. Jadi tak lilit, selimut dua-dua, letak atas bahu dua-dua ni selimut. Tu teknik ataupun kaedah tu dipanggil burdah. Cuma kalau boleh tak payah lipat lah. Biasa kita akan lipat jadi 3 segi, lepas tu kita pun balut. Okey. Tapi kalau boleh biar dia 4 long shawl tu, maknanya kain yang lepas tu kita balut terus. Kalau dan biasanya dia akan pakai time sejuk lah. Kalau dan burdah ni biasanya kainnya sedikit tebal. Sebab tu kalau tengok shawl-shawl yang pashmina yang apa benda jual habib-habib, majlis-majlis habaib jual tu, dia ada yang nipis, ada yang tebal. Biasanya burdah ni yang jenis-jenis tebal tu sikit. Kalau di Mesir pun adalah, ada dia jual jugalah jenis kain tebal tu. Cuma saya pun tak bawa sampel tu. Cuma kain macam tu sedap tuan-tuan, time musim sejuk. Sebab negara Arab ni dia ada musim sejuk. Jadi bila time musim sejuk, balut dengan tu memang syok. Memang best. Jadi kita nak semayang, nak ibadat pun jadi khusyuk bila ada benda tu. Okey. Itu namanya burdah tuan. Dan burdah yang Nabi pakai ni, kata Abu Rimsah, berwarna hijau. Lepas tu tuan biasa nampak orang pakai selempan-selempan hijau yang kain tebal-tebal berbulu macam tu. Itu dikira lebih kurang macam burdah lah. Tapi burdah ni kain dia lebih kualiti daripada tu. Okey. Sama ada ori atau kopi ori je lah, benda macam tu lah. Cuma design yang lebih kurang sama, style yang lebih kurang sama. Apa yang saya sebut tuan-tuan, bukan tuan-tuan angguk je. Saya sekala tuan-tuan buka almari, tengok yang kawan kita balik Mekah dah berapa tahun dulu bagi kita serban yang tak guna tu, nak lilit tak reti. Pernah lilit pakai 15 minit rasa pening kepala, tak agak berat, saya tak biasa serban ni. Jadi tak payah lilit-lilit, buka teba dia balut. Boleh lah. Jadi pilih kain yang elok-elok cantik-cantik tu. Kadang-kadang kita pergi kedai-kedai buku, kedai apa toko-toko yang jual pakaian-pakaian Islamik tu, beli kain-kain macam tu. Ni zaman musim kita kena bawa sejadah ni, at least kalau tak terbawa sejadah, benda tu lah kita jadikan sebagai sejadah. Hadis yang lain daripada Qailah bin Makramah, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam asmalu mulayyataini kanata bi za'faran wa qad tafdatu. Aku melihat Rasulullah SAW pakai kain yang dah usang, maknanya dah season, warna pun dah fade, dia dah start pudar. Jadi apa yang Nabi buat? Kalau daripada Qailah binti Makramah ni, dia bagi tahu, aku tengok Nabi pakai kain tu bila dah pudar, maka Nabi celup dengan za'faran, mana Nabi dye dia dengan za'faran, jadi pakaian yang luntur, yang pudar tadi naik balik color dia. Za'faran tuan fahamlah, bila kita start dengan dia punya, kalau letak banyak apa urat-urat daun za'faran tu, kalau letak banyak tuan, dan kualiti za'faran, dia boleh jadi warna merah. Kalau airnya terlalu banyak, maka jadi cair, dia jadi warna kuning. Za'faran ni bagus kalau untuk nak rawat anxiety, ataupun stres banyak, nak bagi cool, relax ni, letak za'farannya. Kalau yang famous kan za'faran daripada Iran lah. Dia orang buat dalam nasi, buat pewarna dalam nasi biryani apa semua tu. So original za'faran dia sebagai pewarna. Dia bukan sekadar pewarna untuk makanan, bukan sekadar pewarna untuk minuman elok kita minum, untuk nak hilangkan stres. Antaranya sebagai pencelup kepada pakaian yang dipakai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Industri tekstil zaman dulu dia tak banyak artificial color macam kita hari ni. Jadi za'faran dia ada pewarna-pewarna. Kalau tuan-tuan sempat baca ataupun tengok dokumentari tamadun-tamadun lama tuan-tuan, Mesir ke sebagainya, dia orang dapat warna, pewarna-pewarna yang dia orang buat dekat apa tulisan-tulisan hieroglifik dia orang tu. Mana dia orang dapat? Yang mereka tulis, dan warna dia orang kekal 1000 tahun. Kita masuk hari ni dalam kubur-kubur, kita boleh
kalau tengok orang excavate sekarang ni, pakar-pakar cari gali, mereka jumpa tempat-tempat baru, bila dia orang masuk dalam merah, elok, cantik lagi color. Zaman saya buat dokumentari Firaun dulu tuan, saya explore dengan negara yang ada sejarah-sejarah lama ni, usia mereka dah lebih kurang 3-4 ribu tahun tuan, tapi color tu kekal. Nak katanya punya hebat teknologi yang dia orang guna, pewarna macam mana dan sebagainya. Saya sekali saya pergi ke hutan di Taman Negara tuan, pergi Kuala Tahan, duduk dengan orang asli. Kita pernah perasan tak orang asli dia ada warna-warna yang kadang-kadang dia letak dekat badan dia? Mana datang pewarna tu? Antaranya daripada batu-batu sungai yang dia orang boleh kenal pasti ada batu-batu yang boleh keluarkan warna. So maknanya natural product ini daripada bahan-bahan semula jadi ni dia orang ambil. So benda-benda tu yang dia orang buat pewarna, benda tu yang dia orang buat untuk nak baju yang dah lama sebagainya, dia nak bagi baru balik. Dia guna pewarna-pewarna yang original. Dan itu juga yang dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi pakaian-pakaian yang dah buruk, nak bagi tahu Nabi ni tak membazir pakaian. Yang dah buruk pun Nabi celup balik, so nampak jadi baru. Kalau kita mungkin pernah mengalami satu zaman susah dulu tuan-tuan kan, sekarang baju baru yang beli pun tak ada pakai lagi, beli baru. Okeylah tuan okeylah tu maknanya kita hebat lah. Tapi zaman kita tak hebat dulu, kita mungkin pernah ingat zaman yang kita tak ada baju, yang kita zaman sekolah dulu kita dye baju, bangga pakai baju dye. Sebab baju tu dah buruk, jadi kita tukar buat design lain. Orang ingat kita beli baju baru. Jadi nak bagi tahu jangan membazir, ada benda yang kita boleh recycle balik. Rasulullah ajar kita recycle dengan guna pewarna pada pakaian. Okey, hadis yang lain daripada Ibnu Abbas. Alaikum bil bayad min athiyab yalbasaha ahya'ukum wa kafinu fiha mautakum fa innaha min khairi thiyabikum. Kalau tuan-tuan perasan beberapa hadis yang kita jumpa sebelum ni, semuanya sahabat tengok Nabi pakai pakaian macam mana, warna apa, fashion macam mana, design macam mana, stylenya. Nabi tak ada cakap pun, kau kalau pakai function ni kau pakai macam ni, kau pakai. Nabi tak cakap. Nabi pakai, orang tiru. Atau bila siapa yang tak sempat hidup dengan Nabi, maka sahabat-sahabat yang pernah hidup dengan Nabi, bila dia jumpa orang-orang yang tak pernah hidup dengan Nabi, dia bercerita, aku pernah tengok Nabi pakai macam ni, ni yang aku pakai, ni macam ni lah Nabi pakai. Mana mereka cerita pengalaman yang mereka pernah tengok Rasulullah. Tapi dalam banyak-banyak fashion ataupun color yang kita jumpa beberapa hadis ni lain sikit tuan-tuan daripada Ibnu Abbas. Yang ni Nabi insist kita untuk buat. Berbeza dengan sebelumnya, Nabi tak suruh, Nabi tak cakap, Nabi tak ada kata apa-apa pun, Nabi buat dan orang tengok, orang nak buat. Yang ini Nabi sendiri suruh buat. Jadi bermaksud ini lebih utama daripada yang lain-lain lah. Yang kita jumpa Nabi pakai warna merah, sahabat tengok, oh outstanding, impress tengok Nabi pakai macam ni. Oh Nabi pakai hibarah warna hijau, cantik, nampak pada jauh lagi dah naik, dah nampak apa credibility Nabi. Okey lah. Tapi Nabi tak kata pakailah warna hijau. Tapi yang ni Nabi cakap, alaikum bil bayak, hendaklah kalian berpakaian putih. Ketika kalian hidup, pakailah warna putih, dan begitu juga pakailah warna putih ketika kamu mati, kerana pakaian warna putihlah Allah sebaik-baik pakaian untuk kamu. Siapa yang kebetulan kerja putih malam ni boleh bangga sikit lah. Sebab kebetulan dia pakai warna putih malam ni. Kebetulan hari ni Jumaat pula, memang dia galakkan pula pakai putih. Okay, kita dah masuk hari ni malam Sabtu. Jadi senang cerita je, siapa yang memang habit dia suka pakai putih, putih lah. T-shirt pun putih, baju pun putih, jubah pun putih, dia suka pakai putih. Jadi putih ni memang senang ceritanya, ketika hidup pun itulah paling baik, dan ketika mati tak nak kapan pun Nabi kata itulah sebaik-baik warna. Even kita umrah pun ihram boleh je warna lain. Tuan-tuan nak pakai ihram warna baju Malaysia, kuning hitam boleh, tak masalah. Atas kuning bawah hitam boleh, sah ihram kita. Cuma sunnahnya sunat pakai putih. Kain kapan boleh, tuan-tuan nak kain kapan dengan bendera Malaysia, nak warna belang-belang kain kapan, atau kain kapan dengan batik boleh, dia asalkan tutup aurat. Cuma sunat warna putih. Aku tak buat lah tuan-tuan kain kapan batik, walaupun tuan-tuan tokek batik sekalipun, sebab nak dapat pahala sunat tu. Sebab sunat, manalah tahu kain yang putih itulah yang akan tolong support kita, kesusahan kita dalam kubur tu. Sebab kita nak ikut hadis Nabi yang Nabi kata wakafinu fiha mautakum, pakai warna putih ketika jadikan dia sebagai kain kapan masa mati. Putih, sebab putih ni melambangkan kebersihan, kesucian. Kita kalau pakai putih, kita lebih berhati-hati dalam nak bergerak, nak berjaga, nak duduk. Najis kita boleh kenal pasti dan sebagainya. So solat kita lebih confident.
Dan putih ni pun secara mata tengok pun dengan kekemasan dia, dengan kebersihan dia, kalau dia iron baju elok pula, putih ni kita tengok dia smart. Untuk pergi Emirates lah, pergi Dubai, pergi masuk masjid dia besar-besar. Tak payah Dubai lah, tak payah masuk masjid lah, pergi ke airport terus tengok arak-arak dia pakai putih dengan cantik, kain cotton mahal dia, iron cantik elok tak berkedut, putih, smart je nampak. Pergi Saudi, pergilah negara yang suka pakai warna-warna putih ni, kita tengok kemas. Okey, dan kalau kita nak bayang Rasulullah SAW, Nabi nakkan kekemasan dan kebersihan. Jangan kita tersalah faham pakai putih sedang kotor. Ustaz, itu Nabi suka kotor ke? Sebab kita nampak ada orang yang konon-konon bawa sunnah, tapi tengok baju dia orang macam putih Ustaz, tapi dah kuning-kuning lah. Sebab dia orang zuhud ke? Zuhud bukan itu maksud dia. Sebab Nabi ada kekemasan, dan Nabi bila Nabi propose kita suruh pakai putih, bermaksud Nabi nak kita smart, dan Nabi tak nak kita kotor. Maka bila pakai putih ni kita akan lebih jaga, dan kita tak akan selesa untuk pakai baju putih ada kotor sikit, kita dah segan nak pakai. Apatah lagi kalau kotor banyak. Kalau kita makan terbercik sikit je, tapi kalau pakai warna lain terbercik, relax, kita pakai lagi 2-3 hari. Tapi kalau putih ada sikit je dot, terus kita tak nak pakai, basuh. Nak bagi tahu Nabi ni suruh pakai putih bersebab. Sebab bukan sekadar dia bersih, suci, supaya kita lebih berdisiplin bila pakai warna putih. Masuk waktu dah ke? 8.36. Okey. Bagi saya baca 2-3 hadis, lepas tu kita berhenti terus tuan-tuan. Dalam hadis yang lain, hadis Samurah bin Jundub pun lebih kurang sama. Albisu albayad fa inna atharu wa atyabu wa kafinu fiha mautakum. Pakailah pakaian warna putih. Ini Nabi sebut berbeza dengan Nabi buat. Kalau Nabi sebut dengan Nabi buat, sebut lebih utama berbanding apa yang Nabi buat, yang sahabat tengok Nabi buat, tapi Nabi tak cakap. Tapi ini Nabi cakap, confirm Nabi buat. Dan Nabi buat tak semestinya Nabi cakap. Jadi kalau kita jumpa hadis yang Nabi cakap, maka kita kena utamakan hadis qauli, hadis yang Nabi cakap. So dalam bab warna, kita dah jumpa warna merah, warna hijau, warna hitam, tapi yang tu Nabi tak cakap, yang putih Nabi cakap. So dalam banyak warna, so putih number 1. Aisyah sebut hadis yang lain, kharaja Rasulullah SAW zata ghadatin wa alaihi mirtun min sya'ri aswad. Kata Aisyah, Nabi pernah keluar rumah dan Nabi pakai kain warna hitam dan dia ada bulu-bulu. Kalau tuan pergi Turki tuan-tuan, dia pergi Turki, dia famous dengan leather and fur, kulit dan juga bulu. Kalau musim sejuk, orang akan pakai jaket-jaket yang ada bulu-bulu tu. So kalangan tradisi orang Arab, especially pada musim sejuk, mereka suka pakai wool, mereka suka pakai kain-kain bulu, termasuklah kapet bulu dan sebagainya. Hadis yang terakhir tuan-tuan daripada Mughirah bin Syu'bah, pattern atau design pakaian Nabi SAW. Ada Nabi SAW labisa jubbatan rumiyatan dayyifatal kumain. Mughirah bin Syu'bah riwayat Rasulullah pernah memakai jubah Romawi. Ini design daripada Rom, makna Itali, kita pakai Italian design tuan-tuan. So Rasulullah memakai Italian design, sejenis pakaian labuh tapi namanya jubah. Maksud dia ada collar, dia ada cuff, dia ada butang, jadi itu dipanggil jubah Romawi. Kalau jubah Arab itu yang tak ada collar dan tak ada butang, tangan dia tangan loose, tangan terbuka macam kita pakai baju Melayu tu. So ini antara design pakaian jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Tuan-tuan puan sekalian, so kita boleh kenal pakaian-pakaian Nabi ini, bukan sekadar kenal, dan kita boleh untuk mencontohinya. Walaupun itu adalah budaya Arab, tetapi walaupun Nabi orang Arab, berbudaya Arab, tapi Nabi telah membezakan Arab Nabi sebagai seorang Nabi, bukan Arab Nabi sebagai seorang jahiliah sebagaimana Arab yang lain. Yang mereka juga pakai jubah, tapi jubah mereka labuh. Yang Nabi larang pakai labuh. Mereka pakai juga pakaian yang aksesori, tapi mereka pakai sutera, maka Nabi larang sutera, tak dibenarkan untuk kita dekat dunia, hanya boleh dekat akhirat. Mereka pakai aksesori ada emas itu ini, maka Nabi larang lelaki tak boleh pakai emas. Jadi itu yang membezakan fashion Rasulullah dengan fashion jahiliyah. Wallahu a'lam. Itu saja untuk malam ni. Minta maaf salah silap. Ada rezeki insya-Allah kita jumpa kuliah yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri insanu lafi khusr lil ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Bismillahirrahmanirrahim.